Saya kat bilik belakang ni. Kalau teruk sangat saya buat kelas tepi Unify. Kejap Saya suka kat bilik sebab kat bilik dia ada privacy sikit. Tapi masalahnya kat bilik ni line dia tak berapa cantik. Nak buat recording pun lambat. Okay. Right, so mulakan Fakrul. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صديقا. اللهم فكهني في الدين وعلمني التأويل. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربنا اهتم لنا بحسن الهاتمة ولا تهتم علينا يا الله بسوء الهاتمة. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Okay, Alhamdulillah, terima kasih for those yang join the class. Yang tak join kelas ni tak apa, maybe korang ada hal sendiri tapi life must goes on. So saya teruskan sebab saya tak nak buang masa kan. Now, so ini adalah model pintas tingkatan 5 ni. Senang kata soalan trial negeri awak punya soalan trial awak lah. Sekejap Saya kan selalu dah ready benda tapi mesti ada something yang saya tertinggal. Ya Allah. Okay, tak apalah. Nanti saya bagi tahu awak next time. Okay, now. Saya teruskan tau. Dalam biologi ketah 2, saya nak refresh balik soalan. Ada yang tanya saya, cikgu, disebabkan kita PKP first time ni, soalan senang ke? Sebenarnya soalan SPM dia akan tetap ikut dia punya rules. Maksudnya, kalau untuk soalan SPM ni ketah 2, ketah 2 ni macam ada cikgu sini pernah bagi tahu saya dia adalah jantung untuk bio sebab basically kalau you guys nampak kat sini ketah 2 ni 100 markah, kalau ketah 1 adalah 40 markah. Okay, kita jangan refresh balik, ingat balik. So sekarang kita dah main strategi tau. So maksudnya sekarang awak nak bayangkan awak nak pergi perang tau ni. Awak nak pergi perang bulan 3 ni, 16 korang punya paper. 16 bulan 3 ke? Kalau saya tak silap Now, awak nak bayangkan kalau awak nak pergi perang, awak kena ada strategi. Macam janganlah pergi perang tu macam nak bunuh diri, okay? So awak kena tahu awak nak lawan dengan siapa. So you have to know your enemy. So bayangkan SPM ni macam korang punya lawan, your enemy. So korang kena tahu. So kertas 1, dalam kertas 1 saya ulang lagi sekali. Dalam kertas 1, markah dia adalah 40. Okay? Now, dalam kertas 2, markah dia adalah 100. Now, dalam amali, markah dia adalah 15. Nanti amali saya nak kena buat lagi sekali lah ni. Sebab saya dah nampak rentak sikit lah. Okay. Now, so saya terus fokus dekat kertas 2. Now, dalam kertas 2, awak tengok soalan awak. Kita ada soalan struktur tu. Soalan struktur tu adalah 8 soalan. 60 markah. Sebenarnya dia sama macam tahun lepas. Tahun lepas 60 markah. Cuma soalannya, if I'm not mistaken, soalannya hanya 5 sahaja. Tapi total markah dia tetap 60 tau. 60 markah. Kemudian soalan bahagian B, bahagian C, ini adalah soalan esei. Okay. So bahagian B soalan dia jawab 1. Okay, daripada 2 jawab 1. Yang tricky dia untuk awak, yang mencabarnya tahun ni adalah bahagian C. Masalah dengan bahagian C ni adalah soalan aras tinggi dan soalan ni adalah tak ada pilihan. Okay, so do or die, awak kena jawab. Tak ada pilihan yang itu. Now, yang ini markah dia 20. Now, dalam yang ini, markah yang diperuntukkan. Ya Allah, saya kan geram. Mana saya letak?
Okay, now yang ni saya dapat daripada cikgu yang hari tu saya share maklumat. Okay, now masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Okay, now untuk bahagian A, awak kena pandai buat time management tau. Untuk bahagian A, sebenarnya soalan awak tu dia orang dah uji. So untuk 8 soalan ni sebenarnya masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 30 minit. Now, soalan bahagian B, 20 markah, ini sebenarnya diorang estimate 30 minit. Bahagian C essay ini juga adalah 30 minit. So untuk essay sebenarnya adalah 1 jam. So total dia adalah 2 jam 30 minit. So basically kalau korang manage korang punya masa, sebenarnya 1 jam 30 minit tu is just nice for you. Okay, so awak kena manage masa tu. So dalam soalan dia ni, yang hari ni saya lebih nak terangkan kepada awak adalah bahagian yang ini. Soalan aplikasi, analisis, menilai dengan mencipta. Okay, now so kita terus kepada soalan awak tau. Now yang ni tak payah tahu, ini tak payah tahu. Aras dia adalah senang kata rendah tu sebenarnya banyak. Rendah tu aras dia adalah 50 markah and then sederhana adalah 30. 20 ni adalah untuk aras tinggi. So aras tinggi ni adalah biasanya adalah soalan soalan analisis dan juga menilai. Okay, now saya ulang lagi sekali tau. Now this one. So apakah itu soalan yang aras rendah ni? So biasanya soalan yang aras rendah ni biasanya adalah pengetahuan, pemahaman dan juga aplikasi. Right. So ni tak payah, nanti saya terus bagi tahu awak. Now yang ni just saya ulang lagi sekali. Apa pun soalan yang baik, untuk soalan biologi, soalan SPM, biasanya soalan soalan dia mesti ada dia punya rangsangan. Rangsangan ni dia boleh tengok dalam bentuk gambar ataupun dalam satu statement yang panjang. Kemudian dia ada kata tugas. Dia ada arahan, nyatakan, huraikan, justifikasi. Itu adalah dia punya arahan. Kemudian tugasan dia tengok kat situ apakah dia punya keyword untuk soalan tu dan dia tengok markah dia berapa. So ini yang selalu kita cakap. Dia adalah satu. Dan paling penting sebenarnya untuk korang, nak make sure korang tak tersasar daripada soalan, awak tengok yang ini tau. Awak tengok arahan dan juga awak kenal pasti dia punya kata tugas. Kata tugas ni biasanya adalah keyword. Okay, so apa-apa saya ulang banyak kali. Awak tengok awak punya arahan dan juga tugasan dan paling penting awak tengok stimulus. Biasanya gambar yang diorang letak dalam soalan, apa-apa soalan bukannya untuk memenuhi ruang. Biasanya soalan atau apa-apa statement yang diberikan adalah untuk trigger awak, untuk merangsang awak berfikir. So basically kena tengok betul-betul. Dan bila awak tulis jawapan, make sure awak tengok jawapan tu kalau katakanlah upah tu markah tu adalah 4, bagilah 4 point. Okay, now saya ada lagi satu statement yang menarik. Yang ni saya dapat daripada cikgu senior yang menanda lebih lama. Now, yang ini biasanya adalah teknik lah. Biasanya ni sama je macam kat atas. Maksudnya awak tengok dulu kata tugas dia apa. Kemudian awak cari tengok kat situ adalah dia punya keyword dia. Nah, yang ni saya akan terang nantilah. Tak payah dulu Nah, okay, bahagian A, jawapan dia mesti tepat dan ringkas. Yang ini saya rasa bahagian A, saya rasa korang tak ada masalah tau untuk bahagian A. Bahagian AC tu yang saya ada masalah tau. Itu yang memang saya rasa, memang kepala saya panas lah kan. Nah, kemudian jawapan awak boleh boleh dalam bentuk jadual. Okay, jadual ni boleh buat tapi jadual awak mesti ayat panjang. Awak tak boleh buat jadual macam ni. Okay, 3. Dan satu lagi, nanti saya bagi tahu awak. Yang ni saya rasa memang nak pengsan. Dan satu lagi, yang ni keyword paling penting. Wrong, cancel, right. Macam ni tau. Wrong, cancel, right. Kalau awak bagi satu statement untuk bio, awak tak payah ada kata hubung. Maksudnya, contoh, awak katakanlah untuk proses pertukaran gas. Proses pertukaran gas, organ respirasi, ciri-ciri organ respirasi adalah, awak cakap kat situ adalah nipis. Ataupun awak kata dia macam ni tau. Wrong, cancel, right, awak kata macam ni tau. Ciri sistem respirasi atau proses pertukaran gas memerlukan ciri, katalah saya tiba-tiba saya blank pula. Proses pertukaran gas
Sekejap. Struktur respirasi. Okay. Ciri struktur respirasi adalah mempunyai banyak kapilari darah dan kat belakang ni statement ni adalah statement yang salah. So basically, kalaulah belakang ni statement yang salah, contoh statement salah dan katakanlah mempunyai kapilari dan tebal. Katalah contoh tebal. Yang salah tu adalah tebal kan? So katakanlah bila awak buat satu statement untuk dalam biologi dan sebelah tu statement tu awak tak sure, awak tak payah letak dan. Awak full stopkan dia. Sebabnya, kita takut macam ni tau. Yang ni dah betul. Belakang dah salah. Yang ni kita panggil dia wrong cancer right. Maksudnya, satu betul, satu salah, awak tak dapat markah, awak akan jadi kosong. So basically, awak tak payah gunakan kata penghubung yang banyak. Awak just pendek je, short, tap macam tu. Okay, nanti saya tunjuk kot. Saya tak sempat nak screenshot siapa punya essay. Nanti kalau ada saya tunjuk, okay. So, yang ini gambar rajah, again gambar rajah mestilah dilukis dengan pensel dan satu lagi wajib label. Untuk amali hari tu ada soalan awak tak label. So basically soal gambar rajah untuk bio basically awak wajib label. Label ni adalah wajib sebab biasanya dia ada markah untuk label. So yang ni saya ingatkan balik lagi sekali. Apakah kesilapan awak? So kesilapan awak, kebanyakan awak dia buat banyak wrong cancer right. So maksudnya saya pening tanda respirasi tu dia punya statement dia adalah contradict. Depan tu macam betul, belakang salah. Kalau depan statement awak betul, patut awak tulis dan, belakang tu salah, dia tu dapat kosong tau. So sebab tu kalau awak tak sure, tak payah letak dan. Tak. Full stop. Buat ayat lain. Jangan letakkan dan. Sebab kalau awak letak dan, atau awak kata whatsoever dia punya kata penghubung, dia akan jadi wrong cancer right. Maksudnya awak punya statement tu ada betul, satu ada salah. Satu betul, satu salah, pap, kosong. Tak ada markah kat situ. So just buat ayat tu pendek je. Tak, pendek. Tapi kalau orang cikgu BM mestilah tak suka kan. Now, macam ni. Berikan ciri ciri sel tumbuhan. Contoh, mempunyai kloroplas, betul? Gentian gelendung. Kan nampak tak? Dia ada kata penghubung kat sini dan. So bila dia ada kata penghubung kat sini, ini dah betul, ini salah. Kosong markah tak? Ni kita pakai dia wrong cancer right. Maksudnya satu betul, satu salah, kosong. Okay, so basically kalau awak buat macam ni kan, sel tumbuhan punya kloroplas, tak. Sel tumbuhan punya gentian gelendung. Ini boleh dapat satu markah. Nampak tak? Beza ayat tu. Hanya perkataan dan saja. So basically, yang ini adalah kesilapan yang korang selalu buat. So, kalau buat soalan struktur, soalan essay, tak payah letak kata penghubung tu, tak payah. Sebab nanti awak akan jadi wrong cancer right. Yang ini betul, yang ini salah, terus dapat kosong. Boleh faham tak? Yang ni kesilapan yang banyak korang buat. Boleh faham tak di sini? Kita Boleh. So basically, tapi kalau untuk BM dia rasa tak cantik lah. Tapi yang ini untuk mengelakkan awak frust. Awak jawab macam nak panjang kan. Awak confident. Tiba-tiba awak punya essay kosong. Banyak essay yang korang kosong. Yang banyak dapat 1-2 tu saya kesian. Sebenarnya dalam hati saya, ni kalau SPM betul ni, mampu korang tak dapat markah ni kan. So basically, saya tak ada strict sangat sebab untuk saya korang punya first time kan jawab essay. So saya bagi. So yang ini adalah kesilapan yang biasa. Alright. So kita teruskan untuk soalan pertama tau. Kita tak nak buang masa awak banyak-banyak. Cuma saya ceritalah satu-satu yang apa kesilapan yang korang ada. Now, ini adalah soalan nombor 1. Soalan nombor 1, rajah menunjukkan keratan rentas batang Unicode. Okay, so ini adalah Unicode. Unicode ni bahasa lain dulu adalah dia dicotyledon. Dalam buku teks awak, kita guna perkataan dia adalah Unicode. So, dia tulis kat sini adalah keratan rentas untuk bahagian batang. Ini adalah untuk bahagian batang. So, awak tengok, biasa xylem duduknya kat dalam. Xylem ni mesti yang paling dalam. Yang paling luar ni, ini adalah phloem. So, daripada gambar rajah, awak dah tahu. Yang dalam xylem, yang luar tu adalah phloem. Okay, so jawapan dia, pertama soalan dia kat sini adalah rajah 1 menunjukkan satu keratan rentas batang tumbuhan Unicode.
Okay, namakan tisu P. Yang ni saya rasa semua orang tak banyak salah kot. Yang ini awak tengok ini adalah bahagian dalam. Dalam ni awak tahu ini mestilah xylem. Yang ini kat luar, ini adalah kita panggil dia adalah sebagai phloem. Dan satu lagi phloem ni is very obvious sebab kat sini dia ada serakan. Yang ni pula is very obvious, ini dia ada penebalan lignin. Okay, lignin. Okay, so jawapan dia P adalah xylem, Q adalah phloem. Ni tak ada masalah. So again tau, apa-apa soalan awak tengok. Ini adalah saya kata ni adalah arah. Yang gambar rajah ni ini stimulus dia. So awak kena perhatikan gambar ni betul-betul. Stimulus. Kemudian ini adalah arahan. Yang ini adalah dia punya tugasan ataupun dia punya keyword. So bagi markah, dah 2 markah. Now nyatakan peranan tisu Q pada tumbuhan. So Q ni adalah phloem. So fungsi phloem adalah untuk mengangkut bahan organik. Atau kalau awak jawab makanan ni sebenarnya salah. Awak kena jawab dia bahan organik boleh, sukrosa boleh. Apa lagi? Organik, sukrosa, glukosa pun saya terima. So kalaulah awak nampak je perkataan dekat sini, awak nampak ini sebenarnya adalah tisu apa ni? Kalau xylem dengan phloem ni sebenarnya ini adalah tergolong dalam sistem apa ni? Atau tisu apa ni? Tisu apa ni? Tisu vaskular. Ya, tisu vaskular. So kalau awak tahu vaskular, kalaulah awak nampak xylem dengan phloem, keyword untuk xylem dengan phloem, dua-dua ni keyword dia adalah mengangkut. Kata kerja yang paling penting sebenarnya adalah mengangkut. Okay, sebab dia adalah sistem pengangkutan. So keyword dia pengangkut. Okay, so kalau kat sini jawapan dia pertama adalah xylem, kedua adalah phloem. So ni tak ada masalah. So keyword dia dekat sini adalah dia mengangkut. Kalau awak menampak vaskular saja, keyword dia mengangkut. Mengangkut hasil fotosintesis, bahan organik, gula boleh. And then sukrosa pun boleh. Yang tak boleh adalah awak tulis dia sebagai mengangkut makanan. Kalau you guys jawab mengangkut makanan, mengangkut makanan, salah. Kenapa salah? Asal salah? Kenapa salah? Kenapa rasanya salah? Kenapa? Makanan tu tak spesifik sangat. Yes, terima kasih. So untuk bio, masalah dengan bio, korang kadang ada idea tapi makanan ni kita tak terima sebab makanan ni dia terlampau general. Statement ini adalah too general. So benda yang too general ni adalah selalu kesilapan yang selalu sangat korang buat. So basically kalaulah satu statement tu korang boleh argue, maksudnya kalau korang tulis tulis jawapan and then korang baca, korang boleh argue balik jawapan tu, maksudnya jawapan tu tak cukup spesifik. Okay, so basically awak kena make sure dalam biologi ni kita lebih spesifik. Dan satu lagi spesifik dan ayat tu biar pendek. Jangan letak kata dan, jangan letak kata penghubung sebab nanti dia akan jadi wrong cancer right tu. Okay, now so kita tengok soalan seterusnya. Terangkan satu ciri. Terangkan ni adalah kata kerja. Satu, ini adalah arahan ciri penyesuaian tisu P. So dalam kes ni adalah xylem. So tisu P, ciri adalah something yang kita boleh tengok. Pertama, ciri-ciri dia adalah ni, tersusun memanjang. Dia adalah sel mati dan satu lagi adalah salur berterusan. So ini adalah xylem. So xylem adalah macam ni lah. Okay, dia adalah berterusan, dia panjang. Okay, so jawapannya adalah dia tersusun memanjang. Ini adalah dia punya, sebab kat sini, keyword dia kat sini, kalau you guys nampak, dia kata terangkan. Bila terangkan, dia mesti ada satu fakta, satu explanation, facts and explanation. So dalam kes ni, jawapan dia kenapa macam ni? Ya, ini tersusun memanjang, ini adalah dia punya facts. Okay, lepas tu explanation dia, bila dia memanjang, dia akan membentuk saluran berterusan. Ataupun awak boleh cakap dia ada penebalan lignin. Dan dia sebenarnya siapa jawab dekat saya, dia kata kalau lah awak cakap dengan saya, jawapan dia
awak kata dia adalah sel mati pun saya terima. Lepas tu kalau you guys kata dia tu je lah yang saya tambah. Ataupun dia kata untuk mengalirkan makanan air lebih efisien pun saya terima. So maksudnya saya tambah sikit dia punya jawapan. Okay, so far sampai sini okey tak? Saya laju ni. Dan satu lagi saya tak nampak korang. Tapi saya harapkan korang boleh dapat ilmu lah. So far okey Tak apa, pagi kan. Now, tisu R melapisi permukaan paling luar. Okey, paling luar. Salah satu peranannya adalah melindungi tumbuhan daripada serangan patogen dengan menghasilkan satu lapisan berlilin. Keyword dia kat sini adalah berlilin. Ini adalah stimulus tau. Yang ni yang korang nampak ni, ini adalah stimulus. Keyword dia dekat sini adalah berlilin. Paling luar dan berlilin. So ada yang jawab dekat saya epidermis. Kenapa epidermis tu kita tak terima? Sebab epidermis dia tak berlilin. So kat sini kita nak cari jawapan dia adalah yang berlilin. So basically jawapannya apa tadi? Jawapannya apa kalau korang perasan? Ni ramai yang betul ni. Tak ingatlah cikgu jawapan kita orang apa. Jawapannya adalah cuticle. So ini adalah jawapan dia. So basically kalau you guys nampak kat sini, saya bagi awak PowerPoint ni basically korang tak payah nak salin tau. Tak payah nak print. Korang just baca je. Okay, nanti kalau korang dapat kertas korang balik, korang boleh tengok. So kenapa saya buat macam ni? Sebab korang boleh nampak atas tu adalah soalan, bawah tu adalah jawapan. Okay, untuk memudahkan awak dan juga saya. Okay, now kita teruskan Ni. Okay, apa beza protein liang dengan protein pembawa? Apa beza protein liang dengan protein pembawa? Korang ada nampak beza tak protein liang dengan protein pembawa? Kalau ikut R tu sebenarnya ikut awak protein liang ke protein pembawa? Liang. Ya, kenapa dia protein liang? Sebab ada liang. Dia ada liang dan satu lagi dia tak ada tapak aktif kan? So R ni adalah protein liang. Lepas tu dia tanya S tau. Kita tengok S ni apa. So ini adalah struktur membran plasma. So membran plasma ni adalah satu soalan yang sangat famous. Dan satu lagi sementara saya tengah ingat. Soalan bio adalah soalan tertutup. First time soalan bio tertutup since last year dan saya rasa dia akan tertutup lagi tahun ni. Dan dia ada satu baik. Satu tertutup ni basically korang tak tahu soalan tahun lepas apa. Korang tahu pun daripada awak punya kakak atau abang. Tapi basically korang pun tak boleh, kakak dan abang awak mesti dah move on. Dia dah tak boleh ingat dah soalan-soalan tu adalah apa. Dan kebarangkalian kalaulah soalan tu tertutup dan satu lagi soalan ni adalah daripada lembaga. Dan bila soalan ni daripada lembaga, you guys tak boleh cakap katakanlah soalan membran plasma ni dah keluar tahun lepas contoh. Oh kalau dia dah keluar tahun lepas, tahun ni tak boleh keluar. Tak. Masalah dengan soalan tertutup, soalan tu boleh keluar, topik itu boleh keluar. Maybe soalan itu tidak exactly the same, tapi topik itu boleh keluar. So dalam soalan tertutup, kita tak boleh nak aim. Kalau soalan tu dah keluar tahun lepas, tahun ni dia tak keluar. Dan dia boleh keluar. Sebab yang buat soalan ni biasanya kalau soalan SPM ni, biasanya kita ada 5-6 set soalan tau. Katakanlah 5 set. 5 set tu dia orang akan tarik secara random je. Dan 5 set tu dalam 5 set soalan tu dia orang pun tak ingat pun tahun lepas ada keluar atau tak keluar. So untuk bio, kita tak boleh nak aim kalau soalan tu dah keluar tahun lepas, tahun ni dia tak keluar. So itu yang tricky untuk bio. Dan satu lagi tricky untuk bio, soalan kita banyak sangat. So, topik kita terlampau banyak sangat. So basically sebab tu saya cakap awak kena study form 4 dulu. Korang kena buat form 4 dulu. Kalau form 4 korang tak kuat, jangan masuk form 5. Biar lambat daripada korang nak kejar apa. Jangan korang nak kejar kata tak cukup masa, jangan. Korang kena bagi basic kuat dulu. So nak basic kuat bagi form 4. Saya rasa ada some of you yang saya surprise, saya rasa saya nampak improvement. So walaupun korang fail, saya nampak ada improvement, which is good. Okay, saya lupa lah. Saya name a few je. Tapi saya nampak macam Mirza Batisha, saya nampak jawapan dia cantik sikit. Yelah, dia ngam-ngam lulus tapi saya nampak lah ada peningkatan. Saya nampak dia ada peningkatan. Kelas 5,
sorry, 5 opsi saya tak boleh nak cakap banyak sebab tahun lepas awak tak dengan saya. So basically saya tak boleh nak buat lots of comparison dengan korang. Tapi kalau 5 UM saya boleh buat comparison sebab korang dengan saya since last year. So saya boleh nampak. So basically untuk saya untuk yang fail, kalau korang fail 38, 37 sebenarnya korang masih lagi fail bermaruah. Dan satu lagi, kalau korang perasan, kenapa saya bagi soalan tu, kalau awak perasan saya sangat particular, soalan nombor 1 saya tulis korang dapat berapa markah, AC berapa markah. So basically kenapa saya tulis begitu, so awak boleh nampak korang lemah kat soalan mana dan awak boleh nampak kawan awak, siapa kawan awak tu yang hebat dalam soalan tu. So basically korang boleh tanya. So untuk kita orang sains, saya adalah orang sains, so basically kita berdasarkan analisa, data, facts. So daripada facts tu kita boleh overcome the problem. Okay, so basically kalau korang dah tengok markah, korang kena analisa, korang boleh tengok shooting hebat kat mana, kalai hebat kat mana. So basically korang boleh tengok soalan tu. And then untuk soalan nombor AC ada seorang budak Alisa, saya tak ingat. Oh my god, saya tak ingat. 5 opsi punya AC cantik. Saya ingat ada yang dapat 13 Saya tak ingat. Nanti saya check balik. So basically korang boleh study balik dengan kawan awak begitu. Okay. Now untuk struktur membran plasma, kolesterol ni sebenarnya ada orang ikut macam saya sebagai gam. Sebenarnya saya tu yang susah sikit kalau kita guna bahasa pasar ni kan. Masa periksa korang guna juga bahasa pasar. Sebenarnya kolesterol tu untuk apa? Untuk menjadikan dui fosfolipid tu lebih kuat dan lebih fleksibel. Apakah dia masuk fleksibel? Kalau kita kata kalau kita hentam dia akan sedaya upaya kembali kepada keadaan asal. Fleksibel tu yang boleh buatkan dia wavy, bergerak-gerak begitu. Okay, so itu adalah fungsi kolesterol sebenarnya. Kemudian kita ada protein pembawa. Macam mana kita tahu dia protein pembawa? Sebab dia ada tapak aktif. Tadi macam Fad cakap kenapa itu kita panggil dia protein liang sebab dia dalam bentuk liang. Liang is like this. Kemudian dia ada glycoprotein dan glycolipid, itu adalah reseptor hormon. Ni saya tak nak cerita. Dan satu lagi dia adalah lapisan dui fosfolipid. Dia ada kepala berkutub dengan ekor dia tidak berkutub. So jawapannya tak ada masalah. Ini adalah R adalah protein liang. Apa jawapan dia? Sekejap. Apa? Apa? Jawapannya adalah fosfolipid atau kepala fosfolipid. Okay, saya nak bagi tahu awak. Kalau awak jawab dui fosfolipid sebenarnya saya tak terima tapi saya bagi juga. Tapi yang betul adalah fosfolipid dan juga kepala fosfolipid. Kenapa dui fosfolipid kita tak terima? Asal dui fosfolipid tak terima? Saya bagi tahu awak SPM yang strict. Kalau strict skema, dui fosfolipid dia orang tak terima. Kenapa dui fosfolipid tak terima? Why? Kenapa dui fosfolipid dia orang takkan terima? Kenapa dui fosfolipid dia orang takkan terima? Kenapa jawapannya mesti fosfolipid? Kenapa korang rasa jawapan dia mesti fosfolipid? Kalau dui lapisan fosfolipid tu, Kalau dui itu sama je. kalau macam ni, kalau dui lapisan dia merujuk kepada dua bahagian. Ini dui. Dui merujuk dua lapisan. Masalah sekarang, soalan ni dia tunjuk bahagian ni je kan? Kalau bahagian ni sebenarnya dia tunjuk one layer ni je. So jawapan dia mestilah fosfolipid ataupun komponen fosfolipid. Kalau lah dua ni, ini baru dui. Dui merujuk kepada bilayer. Dui merujuk kepada dua lapisan. Dalam kes ni dia tunjuk satu saja. So kalau dia tunjuk satu, maksudnya jawapannya adalah lapisan fosfolipid sahaja. Okay. Fosfolipid atau kepala fosfat. Ataupun kalau katakanlah fosfolipid, kepala fosfolipid atau komponen fosfolipid pun diterima. So jawapan dekat sini sama ada dia fosfolipid, kepala fosfolipid atau komponen fosfolipid diterima. Cikgu, Ya. benda tu dia punya kepala nama dia hydrophilic kan? Tapi kalau katakanlah fosfolipid, katakanlah yang paling betul kepala hidrofilik. Yes, dia terima fosfolipid. Okay, saya tambah sikit. Kepala hidrofilik saya terima. Okay. Itu boleh Boleh?
Okay. Sebab dia merujuk kepada satu bahagian tu kan, kepala. So kepala tu kita terima lah. Kepala fosfolipid tu kita terima. Yang kita tak terima dui fosfolipid je. Kenapa dui fosfolipid? Sebab dui tu merujuk kepada dua bahagian. Masalahnya dalam gambar tu dia tak merujuk pada dua bahagian tu. Tapi yang ni sebenarnya bergantung pada skema. Tapi saya ajar awak yang strict lah. Sebab kalau yang tak strict tu dia bergantung kepada nasib, banyak doa. So saya tak nak awak bergantung harap pada belah ihsan. Kalau dia ada belah ihsan untuk awak, Alhamdulillah. Kalau tak ada, tak apa, korang dah prepare. Kita fikir begitu. Masalah bio inilah. Tu shooting. Memang bio is like this lah. There is too much information. Awak baca banyak pun, the problem is, dia baca banyak pun saya baru tahu sebenarnya tak semesti kalau kita baca dalam buku teks tu pun boleh lulus tau shooting. Dia kena tambah lagi sikit. So saya ada rasa nervousnya dekat situ. So basically saya nervous untuk awak tapi tak apa. Disebabkan saya nervous dan saya rasa takut, saya readykan slide ni untuk awak. Nampak tak? So saya takut ni. Sebenarnya saya takut untuk awak punya result trial. Dan saya frust. Tapi masalahnya kalau saya frust je asyik meratap je nangis-nangis tergolek-golek kat lantai, apa saya dapat kan? So basically okay, aku dah tahu aku ada problem. Okay, so how can I fix this? So how can I overcome this problem? So basically saya cubalah buat tambahan macam ni. So at least kalau katakanlah in case tiba kita dah buat all out macam ni, tapi result tu is not as good as we expected. Untuk saya tak apalah. Yang paling penting adalah effort. Effort kita kena A+. Result tu tak apa, result tu tapi Tuhan tu tak akan kejam. Dia akan bagi apa yang sepatutnya untuk kita. Tapi kalau Tuhan tu tak bagi apa yang sepatutnya, di whole sahaja. In the future korang akan dapat better than that. So I believe berapa kita kena usaha. So kita jangan give up lah. So sebab tu walaupun saya broken tapi saya cubalah kita buat comeback. Sebab kalau saya broken and then saya meratap-meratap, saya tergolek-golek kat lantai. Awak tengok saya macam tu, awak ada semangat ke nak belajar tengok cikgu awak sasid sedih je, meroyan je? Of course lah awak tak ada semangat kan. So actually saya kena buat comeback lah kan. So sebab tu saya readykan untuk awak. Right. So ini tadi kita kata apakah nyatakan peranan. So keyword dia ini adalah arahan. Peranan ini adalah tugasan dia. Dan tengok kat sini, ini adalah dia punya markah. So menjadikan fosfolipid. Ayat dia keyword dia kat sini, kita cari adalah kuat. Fleksibel, lebih fleksibel boleh, menjadi kurang telap pun boleh. So keyword dia, jawapan dia ada 3. Tapi kebanyakan budak yang saya dapat jawapannya adalah fleksibel dan juga kuat. Tapi jawapan untuk kolesterol ada 3. Sama ada dia kuat, fleksibel ataupun kurang telap. Maksudnya tak semua benda boleh lalu. Disebabkan ada kolesterol itu yang menyebabkan membran plasma tu menjadi memilih. Dia selektif. Dia tak bagi semua benda lalu. Okay. Now, kemudian seterusnya, yang ini pun ada banyak yang salah. Saya takutlah. Ini adalah basic yang sepatutnya korang tahu. Saya rasa kita dah ulang tajuk ni banyak kali dah. Tapi masalahnya sangkut juga. Tapi masalahnya yang masuk ni, yang masuk kelas ni, yang masuk join the kelas ni, macam mana saya nak tolong awak? Korang boleh tak tolong saya, tolong kawan awak? Masalahnya yang masuk ni, yang dah masuk kelas saya ni, yang saya rasa korang tak ada masalah besar, yang saya rasa korang boleh pergi jauh. Maksudnya korang tahu korang punya mistake. Masalahnya yang tak join the class tu. Maksud saya kalau tak join the class tu, saya berharap dia orang tengok video ni. Tapi kadang-kadang hati orang tu saya tak boleh nak paksa tau. Maksudnya hati tu kita tak boleh nak control kan. So tu yang saya rasa, kenapa soalan ni salah juga kan. Saya rasa kita dah ulang banyak kali. Dan satu lagi kalau korang every kelas yang kita ada kita ada buat recording. Kalau you guys tak nak tengok saya punya recording pun tak apa. Sebenarnya korang boleh cari cikgu lain. Sedangkan sekarang masalahnya, sekarang memang kita depress PKP. Tapi masalahnya ada satu baiknya zaman PKP, zaman COVID ni. Ilmu tu kat hujung jari. Korang pilih je cikgu mana yang korang nak. Kalau korang rasa tak selesa, tak ada chemistry dengan cikgu Madiana, fine. It's okay. Cari je cikgu lain yang korang rasa menepati jiwa, hati dan naluri awak. Carilah cikgu tu. Sebab masalahnya sekarang, korang meratap saja. Masalahnya saya tak nak lebih-lebih sebab korang yang masuk ni dah baik. Korang ada masalah self-conflict. Macam, aku sedih, apalah nasib aku macam ni. Kenapalah jadi macam ni. Untuk saya, jangan boleh meratap. Tapi untuk saya rasalah, mak saya pernah cakap, kalau kita asyik komplain, kita kerja kita komplain je. Orang yang komplain, meratap ni adalah orang yang tak bersyukur. Ya?
Tuhan tu ada bagi lebih daripada tu. Tapi awak fokuskan awak punya life tu dekat benda yang korang tak dapat. Korang susah. Sedangkan life tu is bigger than that. Ada banyak benda yang korang boleh rasa bersyukur. Contohnya korang sihat. Sihat. Korang tak ada sakit. Korang ada parents lagi. So basically that kind of thing. Yeah, everybody has a problem. Tapi kadang-kadang we have to look bigger picture than that. Tapi masalahnya korang semua dah baik. So saya tak nak bebel untuk budak-budak yang baik masuk kelas ni kan. Alright. Now, dan satu lagi, kita tak boleh terima saya minta maaf sebab saya kena buat kelas online sebab saya tahu ada some of you tak suka kelas online ni. Tapi kalau saya tunggu untuk berdepan, masalahnya zaman ni kan banyak unexpected thing happen. Contoh, selangor banjir. Korang pernah expect tak selangor banjir macam Kelantan macam ni? Guys pernah expect tak? Banyak benda unexpected thing happen. So sama juga. So bila banyak unexpected things happen, saya tak boleh wait, saya tak boleh tunggu. Dan saya baru balik daripada kursus minggu lepas. So anything, saya ada banyak ilmu yang saya nak share dengan awak. So saya share. Alright? So basically, korang kena cari semangat kat sini. Okay? Yuan, thank you so much. Join the class. Now, dekat sini. Ini sama juga macam saya kata. Atas ni, ini ada stimulan. Peranan sel darah merah adalah mengangkut oksigen dalam badan. Oksigen akan merentasi membran plasma bergabung dengan hemoglobin. Okay. Now, soalan dia. Lukis satu anak panah bagi merujukkan laluan resapan oksigen merentasi sel membran plasma. Yang ini, okey. Yang ini sebenarnya jawapannya saya bagi banyak. Okey. Saya bagi asalkan awak ada arrow macam ni saya bagi. Siapa tulis dekat liang ni pun saya bagi. Siapa buat macam ni je pun saya bagi. Cumanya yang saya bagi dekat awak adalah dia mesti bergerak masuk. Siapa buat bergerak keluar ni je saya tak bagi. Kenapa saya kata kalau dia buat arrow yang begini saya tak bagi? Kenapa arrow macam ni saya tak bagi? Kenapa arrow macam tu saya tak bagi? Kenapa arrow yang ni saya bagi? Sekejap saya tunjuk yang saya bagi. Yang saya tak bagi yang Allahu Akbar. Sekejap, sabar. Okay. Right. Yang saya tak bagi yang arrow begini. Dia menghala keluar. Kenapa yang ni saya tak bagi? Kenapa yang ni saya tak bagi? Asal yang ni saya tak bagi? Kenapa saya tak bagi? Sebab ayat dekat sini, peranan sel darah merah adalah mengangkut oksigen ke sel badan. Oksigen akan merentasi membran plasma bergabung dengan hemoglobin. Okay. Oksigen diperlukan oleh sel. So basically dia akan meresap masuk, bukan meresap keluar. So therefore, arrow tu mesti ke arah dalam. Macam mana saya tahu? Cikgu, macam mana saya nak tahu yang ni dalam luar? Awak tengok glycoprotein ni. Kalau yang ada glycoprotein yang reseptor hormon, of course lah ini adalah bahagian luar. Right? Kalaulah yang ini bahagian dalam. So saya bagi awak satu tips. Macam mana awak nak tahu membran plasma tu bahagian luar, bahagian dalam? Awak tengok yang ada glycoprotein. Kalau dia ada glycoprotein like this, ini mesti luar, wajib luar. Yang tak ada glycoprotein, ini adalah dalam. Dan satu lagi, oksigen mesti meresap masuk. Sebab dia diperlukan oleh sel. So ini adalah bahagian dalam sel. Ini bahagian luar sel. Luar sel. Ya, Fakri masuk. Thank you so much, Fakri. Nah, so ini adalah bahagian luar. So oksigen diperlukan oleh sel. So oksigen perlu masuk kat sini. Oksigen akan masuk sini bergabung dengan hemoglobin akan membentuk hemoglobin. Therefore, oksigen mesti meresap masuk. So dekat sini yang salah, sebenarnya korang salah kenapa? Korang tak tahu bahagian dalam bahagian luar ke? Kenapa soalan ni ada yang salah? Ke korang dah tak ingat, cikgu? Saya tak ingat lah saya jawab apa. Korang ingat ke tak ingat? Kertas tak ada kat awak kan? So bila kertas tak ada kat awak pun korang dah tak ingat dah korang jawab soalan apa kan. So basically tak apalah, saya teruskan je lah. Cuma saya nak bagi tahu ada yang salah. Yang salah tu adalah dari segi arrow. So arrow dia mesti bergerak masuk, bukan bergerak keluar. Macam mana korang nak tahu dia bahagian luar, bahagian dalam? Korang tengok glycolipid. Kalau glycolipid ni ada macam antena kat luar, of course ini luar. Dan tak ada antena, ini bahagian dalam. So arrow dia yang ini yang betul. Okay, right. Now, soalan ni, ya Allah.
Saya tak tahu macam mana korang boleh salah. Okay, sel darah merah direndam dalam air suling. Awak nampak je air suling? Air suling ni hypo ke hyper? Air suling ni hypo ke hyper? Hypo. Ya, air suling ni adalah hypo. Okay, thank you. Hypotonik. Kenapa air suling hypotonik? Sebab dia molekul air ni adalah banyak. Kemudian ada yang tersilap. Ada yang cakap dengan saya segar. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Katakanlah hubungan antara larutan. Biasanya awak nampak sahaja dia air suling, dia still water. Dia air suling, dia mesti hypotonik. Kalaulah dia larutan pekat, pekat itu adalah hypertonik. Now, untuk sel dia berlainan tahu nama dia. Katakanlah kalau untuk sel darah merah dia akan kembang. Sebab H2O akan meresap masuk. Saya tambah sikit. Untuk tajuk ni, H2O meresap masuk secara osmosis. Kenapa? Kalau awak cakap H2O meresap masuk, kata meresap masuk tu dah dapat 1 markah. Secara osmosis, another 1 mark. So untuk bio, saya belajar daripada Cikgu senior, tekankan keyword tu. So kalau awak kata kat sini kan, ayat dia boleh dapat 2 markah je daripada satu statement. Contohnya, H2O akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis. Awak tak statement ni boleh dapat 2 markah terus. Kenapa? Sebab ini awak cerita pasal proses resapan sebenarnya. Okey, meresap masuk. Mesti meresap. Awak jangan tinggal perkataan meresap. Awak jangan tulis masuk je. Nah, meresap masuk ni point 1 markah, secara osmosis another 1 mark. So basically kalau macam ni je awak terus dapat 2 markah. So awak ingat kalau dia air suling je, itu adalah kita panggil dia sebagai hypotonik. Kemudian dia akan meresap masuk. Proses ini kita panggil dia sebagai hemolisis. Lisis merujuk kepada pecah. Hemo tu darah. Okay, hemolisis dia pecah. Nah, tak payah darah lah, saya je pandai-pandai tu. Okay, now kalau katakanlah krenasi, molekul air meresap keluar. Okay, krenasi untuk siapa? Ini untuk sel haiwan sahaja. Kalau untuk tumbuhan, kita panggil sel itu adalah segar. Kalau sel tu molekul air keluar, so kita panggil dia flaccid. So kesimpulannya, perkataan segar, perkataan flaccid hanya untuk tumbuhan sahaja. Macam mana dia tahu segar? Kalau korang buat amali hari tu dia jadi keras. So itu kita panggil dia sebagai segar. Alright. So ayat dekat sini. Okay, terangkan sel darah merah direndam dalam air suling selama 30 minit. So awak just jawab, air suling adalah hypotonik kepada air suling adalah, okay, saya tambah, saya buat satu ayat tau macam ni. Dia ada 2 markah. Katakanlah kalau awak buat macam ni, ni pun saya belajar ni. Awak kata air suling adalah hypotonik. Awak tahu tak awak tulis macam ni je sebenarnya salah. Sebab hypotonik ni adalah larutan bandingan. So kalau awak nak buat ayat, air suling adalah hypotonik kepada atau berbanding. Berbanding atau kepada berbanding sel darah merah. Kalau awak tak nak buat perkataan berbanding, awak boleh buat ayat sama macam ni. Air suling adalah larutan hypotonik. Okay. Kalau awak ada perkataan larutan begini, awak tak payah tulis perkataan berbanding. Hari tu saya belajar dalam hati saya berapa banyak lah anak murid saya yang saya tanda kena tolak markah. So basically awak ingat tau, kalau hyper dia adalah larutan bandingan. So kalau awak nak buat ayat, awak kata air suling adalah hypotonik berbanding apa yang awak bandingkan. Kalau awak tak nak guna perkataan berbanding, awak just cakap air suling adalah larutan hypotonik. Tu boleh. So nampak tak sekarang? Mesti korang rasa, ya Allah cikgu, apa kita orang jawab? So dia mesti ada statement begitu. So ingat hypotonik sebenarnya dia adalah larutan bandingan. So jawapan yang betul, pertama sel darah merah meletus atau pecah. Okay, sekejap Okay.
meletus atau pecah mengalami hemolisis. Okey, air suling adalah hipotonik terhadap sel darah merah ataupun saya kata air suling adalah larutan hipotonik. So itu boleh. So awak ingat, kalau lah ini dia adalah larutan bandingan, dia menyebabkan air meresap masuk secara, kalau macam ni kan, untuk SPM, kadang-kadang dia akan pecah. Ini adalah P4. So dapat lagi satu markah. Dan saya tambah lagi sikit tau. Disebabkan awak adalah soalan kebat, kebanyakan soalan kebat, skema jawapan dia untuk soalan nombor C tau, yang soalan shooting sangkut tu. Soalan C, biasanya soalan kebat, pilihan jawapannya tak banyak. So itu yang tricky sikit. Katakanlah kalau soalan tu 10 markah, pilihan jawapannya hanya 11 atau 12 saja. 12 atau 13 macam tu. Dia tak akan jadi banyak lebih daripada tu. Itu kita kata dia sebagai soalan kebat. Kalau soalan kebat tu 10 markah, okay, and then markah dia sampai 15, so chances orang nak kena tu adalah tinggi. So soalan yang bahagian analisis tu, soalan bahagian C, itu adalah untuk menentukan korang boleh dapat A plus atau tidak. So senang kata bio ni, awak boleh dapat A minus. A minus tu saya boleh confirm korang boleh dapat A minus. Tapi A plus tu adalah something yang korang kena usaha lebih daripada tu. Dan satu lagi masalah dia tricky. Untuk A plus, pilihan jawapan tu adalah tak banyak. Tapi benda tu nampak susah tapi dia tak mustahil. Alright, so kita kena cuba juga. Okay, right. Now soalan ni. Haha. So kita teruskan. Keyword dekat sini adalah organ pembiakan. Kalau pembiakan je, mitosis ke meiosis? Ini pun banyak sangkut ni. Mitosis ke meiosis? Meiosis. Oh, meiosis. So meiosis ni ada dua. Meiosis 1, meiosis 2. Kemudian yang ini. Ini dia kan awak ingat Pak Mat kan? PMAT Pak Mat. Pertama kromosom tu pendek. Pendek dan tebal. Pendek, tebal. Kemudian M tu menyusun. Menyusun kat mana? Dia menyusun di middle. Kemudian A tu asing. Asing ke kutub bertentangan. T tu adalah terpisah ataupun tiba di kutub. So dalam kes ni, dalam PMAT Pak Mat, mana satu jawapan yang betul? P ke M ke A ke T? Tak ada yang jawab ke? Ini asing ke atau terpisah ni? Kalau dia terpisah, dia dah tiba kat kutub bertentangan, dia dah nak jadi dua sel tau. Dia dah nak tiba, dia dah nak ending. So dalam kes ni, Prof Hassan mesti salah. Sebab ni dah bukan pendek dan tebal, dia dah ada gentian gelundung. Kalau Prof Hassan, biasanya Prof Hassan, dia tak ada GG. GG tak ada. So Prof Hassan memang dah salah dah. Bukan Prof Hassan. Sebab dalam Prof Hassan, GG tu baru nak terbentuk. Masalah sekarang, GG dah terbentuk. So jawapan kat sini sama ada dia metafasa ataupun anafasa sahaja. So jawapan awak yang betul, saya bagi dua pilihan. Metafasa ke anafasa? Metafasa ke anafasa? Anafasa. Yeah, anafasa. So soalan saya, anafasa 1 atau anafasa 2? 1. Yeah, jawapannya adalah anafasa 1. Okay, now. So macam mana kita nak tahu dia anafasa? Ni lagi sekali saya ulang lagi sekali tau. Persamaan antara apa-apa profasa, masa ni profasa GG ni tak ada, baru nak terbentuk. GG ni saya cakap dia tak ada. Dalam profasa mitosis pun GG tak ada, baru nak terbentuk. Dalam meiosis 1 pun sama, dia baru nak terbentuk. Nampak tak? Dia baru nak terbentuk. Kalaulah untuk meiosis 2 pun sama, dia baru nak terbentuk. So therefore jawapan dia bukan profasa. Kemudian, kenapa jawapan dia bukan metafasa? Sebab dia tak menyusun kat middle. Okay. So jawapan yang sesuai adalah anafasa. Kenapa tak telofasa? Sebab masa telofasa, GG ni dah start tak ada. GG tak ada. GG tak ada. Ini pun GG tak ada. Tapi dalam gambar tu, GG ada lagi.
So jawapan dia itu yang saya kata antara metafasa atau anafasa. Tapi jawapan yang betul adalah anafasa. Kenapa? Kalau korang nampak dia punya sentroma ni macam dah bergerak ke kutub bertentangan. Dalam kes ni, kenapa kita panggil dia sebagai anafasa 1? Sebab masa ni dia ada sentroma lagi. Kita panggil dia sebagai kromosom. Sentroma masih ada. Dia ada lagi. Tapi kalau anafasa 2, sentroma dia dah putus. So jawapan yang betul, dia adalah anafasa 1. Kenapa? Sebab jawapannya kromosom homolog berpisah. Okay. Jawapannya adalah kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Dan kita nak kata dia masih ada sentroma. So keyword dia just kromosom. Kalau awak tak ada kromosom homolog tak apa. Macam ni Kalau lah saya selalu buat macam ni tau. Kalau you guys nampak saya kurungkan benda tu tak penting. Ada tak, kalau tak ada pun tak apa. Keyword dia adalah kromosom. Dia berpisah atau bergerak ke kutub bertentangan dan dia masih ada sentroma. Right. So seterusnya, apakah kepentingan peringkat ni? Kenapa kromosom ni mesti bergerak ke kutub bertentangan? Okay. Apakah kepentingan dalam kes ni? Kalaulah daripada gambar, asalnya kromosom atas ni ada 1, 2, 3, 4. Bila dia dah ending sampai telofasa, setiap sel anak, ini sel anak tau. Ini ada 2 sel anak. 2 sel anak. Setiap sel anak, dia ada 2 kromosom saja. Asalnya daripada 4 kromosom. Sekarang, dia jadi 2 je. So, apakah kepentingan anafasa? Disebabkan anafasa ni daripada 4 jadi 2. So, apakah ayat yang sesuai nak buat kat sini? Daripada 4 jadi 2. Dia akan membentuk sel anak yang apa? Sel anak yang bilangan kromosom atau sel anak yang apa? Daripada 4 jadi 2. Apa kita panggil? Dia akan bentuk sel anak yang haploid. So, jawapan yang betul adalah this one. Memastikan bilangan kromosom adalah haploid. Itu je sebenarnya. Dan satu lagi, yang ini adalah susah sikit nak dapat, memastikan bilangan kromosom diploid dalam organisma yang menjalankan pembiakan seks. Ini dia nak cakap, bila dia haploid, sperma jumpa ovum, katakanlah ni ovum, ini sperma, bila berlaku persenyawaan, dia akan dapat balik diploid tu. Tapi biasanya untuk awak ingat ni je lah, haploid. So kenapa anafasa 1 tu penting? Untuk bagi kromosom tu daripada 4 jadi 2. Bila daripada 4 jadi 2, kita panggil dia sebagai haploid. Kenapa haploid tu penting? Sebab bila berlaku persenyawaan, haploid jumpa haploid, persenyawaan, dia akan jadi diploid balik. So sebab tu, sperma ni penting. Ovum ni penting haploid. Sebab bila berlaku persenyawaan, dia akan jadi organisma yang diploid balik. Okay? Right. Now seterusnya. Okey, berdasarkan, ini adalah penyataan berikut mengenai kesan. Ni ramai yang salah dalam hati saya, macam mana ni? Penyataan yang berikut ni nampak tak? Okey, ni yang saya dapat tahu tau. Okey, yang ini adalah soalan aras tinggi. Bila kenapa soalan aras tinggi? Sebab dia bagi awak satu situasi atau statement. So yang ini, seorang individu bekerja selama 35 tahun di tempat yang didedahkan dengan sinaran radioaktif. Salah seorang anaknya didapati mengalami kecacatan dengan sindrom seperti pertumbuhan terbantut, mata sepit dan terencak akal. Okey, kita tengok dulu. Kalaulah dia terbantut, mata sepit dan terencak akal ni, sebenarnya anak dia ni menghidapi apa ni? Anak dia ni menghidapi apa? Mata sepit dan terencak akal. Ini penyakit apa ni? Haploid. Oh, Huda dia jawab haploid. Thank you haploid. Thank you Huda. Terencak akal. Terencak akal mata sepit. Ini penyakit apa ni? Down syndrome ke? So, biasanya awak tengok okey, Down syndrome. So, yang awak boleh nampak ni adalah Down syndrome. Sindrom Down, bahasa Melayu panggil. Okay, sindrom Down. Okay, kenapa orang kena sindrom Down? Dia punya kromosom tu terlebih 1. Sebab
mempunyai bilangan kromosom terlebih 1. Okay, ni awak tertiga. Okay, kalau awak nampak kan awak pergi ulas balik. Okay, ni sepet dia tengah cakap, oh ni Down syndrome, bilangan kromosom dia terlebih 1. Okay, tulis dulu apa yang korang tahu. Korang keluarkan dulu apa yang korang tahu. Okay, kemudian ini adalah soalan berdasarkan situasi di atas. Okay, ni soalan kebat tau. Soalan kebat nanti dia ada banyak begini tau. Dia bagi situasi. Okay, and then dia baru bagi soalan. Soalan dia ini adalah arahan. Okay, lepas tu keyword dia, tugasan dia, terangkan bagaimana pendedahan kepada sinaran radioaktif boleh menyebabkan kecacatan yang dialami oleh anaknya. Sekarang dia tanya anak dia. So awak boleh jawab, anak dia, anak beliau menghidapi Down syndrome di mana bilangan kromosomnya terlebih 1. Macam mana bilangan kromosom tu boleh terlebih 1? Akibat macam mana dia punya bilangan kromosom tu boleh terlebih 1? Ada satu keadaan yang kromosom tu tak nak terpisah atau gagal berpisah. Apa kita panggil? Tak disjungsi. So senang kata, kalau dia kata kat sini, keyword dia tanya pasal anak dia tau. Ulaslah anak dia. So anak dia ada Down syndrome. So just tulis je. Anak ada, ni janganlah tulis macam saya ni, Cikgu Adina pun marah ni. Sindrom Down. Buat ayat pendek je. Kerana kromosom, ni kononnya saya pandai sikit nombor 21 terlebih 1 ataupun ada 3 disebabkan tak disjungsi kromosom. Ayat macam ni je, awak boleh dapat 3 markah. Pertama, Down syndrome, kromosom terlebih 1 disebabkan tak disjungsi kromosom. Okay, now pilihan jawapan. Tengok kerana mengalami ini kita panggil dia apa? Sebenarnya ini adalah mutasi kromosom. Awak ingat tak penyakit mutasi kromosom? Ni hari tu saya ajar budak kelas sains biasa tau. Penyakit mutasi kromosom biasanya semua nama dia, penyakit mutasi kromosom dia start dengan sindrom. Sindrom Down, sindrom Klinefelter, sindrom Turner. So semua penyakit-penyakit yang start dengan perkataan sindrom Down, sindrom Down, sini adalah Klinefelter, sini adalah Turner, ini semua adalah disebabkan oleh mutasi kromosom. Kalau mutasi gen, biasanya penyakit yang awak nampak dia macam normal, fizikal dia macam normal. Contohnya adalah hemofilia, anemia, tu benda yang adalah disebabkan oleh mutasi gen. So kat sini jawapan dia adalah ni, kromosom gagal berpisah. So awak tulis kat sini tu kerana kromosom gagal berpisah. Tak dijangsi berlaku. Okey, kemudian bilangan kromosom pada gamet terlebih 1. Jawapan dia banyak sangat. So ini adalah namanya adalah Down syndrome. So keywordnya Down syndrome kerana bilangan kromosomnya terlebih 1. Kenapa boleh terlebih 1? Sebab kromosom itu gagal berpisah atau kita panggil tak dijangsi. So biasanya budak boleh dapat markah adalah untuk poin nombor 2, poin nombor 3, and then poin nombor 6. So dia ada banyak pilihan jawapan kat sini. So dia 3 markah, mana-mana 3 yang kena daripada sini. So far sekarang boleh faham tak macam mana korang nak counter soalan tu? Saya bukan je nak bagi jawapan ni, saya nak bagi korang boleh counter balik soalan tu. So far okey tak? Kat sini saya tak ingat lah berapa markah penuh. Shooting dapat penuh tak? Saya tak ingat lah. Kertas saya dekat bawah semua. Tapi shooting dia punya soalan struktur, dia dah kuat tau. Saya rasa dia lebih kepada esei. Esei tu saya macam, susah sikit lah. Now, saya rasa soalan ni hanya beberapa orang je yang lepas ni. Okay, now kita nak cerita pasal transpirasi. Transpirasi ni adalah proses kehilangan air daripada stoma. So kita nak tengok faktor-faktor yang menyebabkan transpirasi. Okay, kadar transpirasi meningkat, saya tambah sini kadar transpirasi meningkat apabila suhu meningkat, keamatan cahaya meningkat, dan satu lagi adalah pergerakan
udara meningkat tapi kelembapan berkurang. Yang ni korang boleh baca sendiri tau. So jawapan dia, kalau lah dekat sini jawapan yang sesuai, pertama, ini adalah awak nampak sini kan? Stoma. So nama proses tu adalah proses, ini tak ada pilihan, nama dia jawapannya satu je. Transpirasi. So apakah kepentingan proses transpirasi? Kenapa transpirasi ni penting? Untuk memastikan apa? Kenapa proses transpirasi ni penting? Korang ngantuk. Korang dah makan belum? Apa dia Fatia? Supaya tidak kehilangan air. Boleh tu tidak tak kehilangan air tu sebenarnya kurang sikit tau. Sebenarnya dia nak memastikan air tu dapat diangkut ke daun. Jawapan dia adalah untuk memastikan air dapat diangkut secara berterusan. Sebab nak bayangkan macam ni. Ni daun. Ini H2O. Disebabkan ada air keluar melalui transpirasi. Ingat tak daya tarikan transpirasi? Transpirasi. Sini ada transpirasi. So air tu boleh diangkut pergi ke daun. So statementnya tarikan transpirasi memastikan air dapat diangkut secara berterusan atau air dapat diangkut ke daun. Untuk apa? Untuk kenapa air tu mesti diangkut ke daun? Untuk proses apa? Kenapa air tu mesti diangkut ke daun? Daun tu warna hijau. Proses apa yang berlaku? Fotosintesis. Okay, so adalah untuk proses fotosintesis. Dan kedua adalah untuk menyejukkan pokok. Maksudnya pada waktu panas, transpirasi tinggi. So air tu akan diangkut ke atas. So pokok tu rasa sejuk lah sebab air tu dah melalui semua bahagian. So dan satu lagi untuk mengekalkan suhu optimum. Yang ni saya tak tahulah, ramai yang salah. Saya tak tahu kenapa. Transpirasi ni korang kena belajar lebih sikit lah. Pokok kan, tapi saya faham. Hari tu pun saya suruh awak study form 4. Banyak yang tak study form 5 kan. So basically saya boleh faham. Dan satu lagi, kalau lah awak perasan walaupun awak baru study form 4, form 5 just go through macam tu. Kalau korang form 4 pun dah strong, sebenarnya korang nak lulus tu tak susah. Sebab tu saya frust sebenarnya bio ni ramai fail. Bio tak sepatutnya fail ramai. Bio ni paling senang sekali nak lulus. Kalau orang kata, ada yang cakap dengan saya, puja hati saya, dia kata, kimia pun sama, fizik pun sama. Tapi masalahnya, bio tu just baca. Untuk level dia lulus, dia hanya perlu hafal dan faham. Tapi masalahnya bila korang tak nak hafal, tak nak faham, memang tak boleh nak buat apalah. Ada sometimes, ada satu benda yang saya kena belajar adalah kita tak boleh pegang hati orang kan. Soalannya first time, 16 tahun saya mengajar. Paling teruk. Tapi masalahnya kawan saya cakap semua sekolah sama. SPP pun sama. So basically kita melalui fasa yang sama. So cuma saya tak terfikir it's happened to me. So when it's happened to me it's like saya rasa macam loser sikit lah. Tapi dalam hati saya okay lah. Tak apalah. Dia bila kita jatuh kan, bagi saya bila kita jatuh, sometimes bila kita jatuh dia bagi kita lebih humble tau. Maksud saya lebih humble, maksudnya saya dah ada dalam saya punya comfort zone. Saya rasa saya cikgu yang baik. Saya rasa saya tahu what I'm doing. Tapi bila kita jatuh dan dah banyak sangat yang fail berbanding yang lulus, so dia bagi saya fikir balik lah, bagi saya humble balik. Macam go to the ground tau. Bukannya floating ke atas. Maksudnya bagi saya humble lebih. Maksudnya saya ada dalam comfort zone saya, apa saya kena buat ni? Saya tak boleh nak salahkan awak all the time, tak boleh. So saya kena fikirlah apa saya kena buat. So apa yang saya kena buat, saya kena work harder lah. Kalau saya dah work harder still fail, tak apalah. Maksud saya it out of our control. Cakap senang kan? Cakap senang lah kan. Tapi bila nak face the facts and then nak menghadap orang tu, nak explain to the people macam mana tu, it's quite macam sakit jugalah. Tapi untuk nak buat macam mana, tak semua benda kita boleh control. Zaman ni kita tak boleh nak control semua benda kan. So kat situ tu satu benda saya kena doa banyak-banyak lah. Semoga Allah lembutkan hati korang baca buku dan semoga korang punya ilmu semua masa korang baca tu berkat. Semoga apa yang korang baca, yang kita discuss ni tiba-tiba yang itu semua keluar SPM. Who knows kan? So kita tak boleh give up sekarang sebab who knows kita belum lagi SPM. Tentang apa yang korang baca ni semua kan tiba-tiba keluar. Kan? So kita tak boleh lagi give up sekarang. Tak boleh lah kata ya memanglah aku tak pandai, ya memanglah tak boleh lah kita give up sekarang. So
So kita kena fight lah until the end. So sebab tu saya rasa macam tak apa. Kita cuba lagi. Right? So untuk korang, saya tak boleh selamatkan kawan korang semua tau. Yang boleh selamatkan kawan korang adalah korang je. Korang je boleh selamatkan kawan korang yang lain. Kenapa? Sebab bila zaman COVID ni, kalau saya perasan, bukan awak je daripada tahun lepas, gap antara budak dengan cikgu is too big. Sampai satu tahap saya rasa saya dah tak boleh reach korang. Yang boleh reachkan kawan korang ada korang je. Sebab bila zaman ni saya rasa korang rasa macam cikgu ni tak faham korang. Korang rasa cikgu ni macam kerja cikgu ni cari salah je. Lepas tu cikgu ni kerja dia asyik nak memaksa je. Kerja cikgu ni macam bagi expectation yang tinggi je. Macam tu lah. So basically bila korang rasa begitu dan kita ada gap antara cikgu dan budak, korang bottle out your feelings. So that's why itu yang saya rasa. Tapi saya tak tahu apa yang saya rasa ni betul ke tak. Tapi gap antara budak dengan student is big. Compare zaman 3 tahun lepas, zaman Gitana pun saya tak rasa macam ni. Zaman shooting dengan zaman shooting saya rasa. Gitana saya rasa gap antara budak dengan cikgu saya tak terasa besar. Tapi sekarang saya rasa besar. Saya rasa kenapa besar sebab you are bottle out your feelings. Sebab korang rasa korang tak nak cakap. Sebab korang rasa kalau korang cakap pun cikgu tak akan faham. Nobody understand you. So which is true, betul. Sebab kita orang tak ada ambil SPM zaman korang. Dan yang paling faham sekali, the closest yang boleh faham adalah kawan-kawan awak. Tapi korang antara kawan-kawan, tolonglah. Bagilah semangat antara kawan-kawan tu. Janganlah, kalau korang nampak kawan korang macam dah lemas tu kan, dah nak terapung tu kan, bagilah semangat. Just don't give up yet. Don't give up. Selagi belum SPM, selagi dia belum bio, selagi tu dia ada peluang. Selagi tu korang kena usaha until the end. Kena cuba juga. Alright? Sebab saya pun tak give up kat korang, so korang pun jangan give up kat tadi. Korang pun jangan give up dengan diri korang sendiri. Okay, so ingatkan kawan-kawan awak sebab saya tak boleh nak reach ni kawan awak ni. I cannot. I tak tahu nak buat macam mana. So korang je boleh reach kawan korang, right? Now, habis membibil. Now, yang ni yang betul-betul, saya rasa yang betul dapat 5 orang kot. Shooting memang saya akan tanda ketat dia dulu. Ni jawapan dia ni, banyak yang cakap ya. Kenapa korang jawab semua wajar? Saya nak tanya, kenapa korang jawab semua ni jawapan dia wajar? Sebab korang rasa semua kalau tanya soalan ni mesti jawapannya yes ke? Setuju, ada yang cakap setuju, wajar. Semua setuju atau wajar? Asal korang jawab semua sini setuju atau wajar? Sebab lembaga tak salah. Okay, awak dapat kat sini tahu, bila kita kata kadar transpirasi, tadi kita kata kadar transpirasi meningkat apabila suhu meningkat, matahari, keamatan cahaya meningkat, cahaya, suhu, pergerakan angin, pergerakan udara maksudnya ada kipas tau, pergerakan udara meningkat. Tetapi kelembapan ni sebenarnya dalam udara tu banyak air. Kelembapan adalah berkurang. So sekarang dalam kes ni hujan. Bila hujan dekat udara tu banyak air ke sikit air? Macam sekarang ni kan, sejuk, tak ada matahari. Udara kita ni banyak air ke sikit air? Banyak kan? Banyak. Kalau banyak, kelembapan tu tinggi ke rendah? Tinggi. Yes. Kalau kelembapan adalah tinggi, kadar transpirasi? Rendah. Hebat! Sekejap, saya susah nak ije lembab ni tau. Humidity Tapi saya salah. Tapi it's good lah awak tahu awak salah and then awak tahu okay next time tak buat. I mean that's the part of life tau. The part of life is awak dah tahu awak salah. Next time korang jangan buat benda yang salah lah. We are learning from our mistake. Pernah dengar tak orang yang tak pernah buat salah sebenarnya orang yang tak pernah mencuba? Pernah dengar tak statement tu? Kalau dia tak pernah mencuba, kalau dia tak pernah mencuba, dia duduk kat comfort zone dia je. Dia tak pernah mencuba, dia tak pernah explore, dia tak pernah mencuba. Apalah dia tak buat salah sebab dia duduk diam. So the thing is, you have to be proud of yourself. Makin banyak korang buat salah, sebenarnya sebenarnya korang tengah mencuba, mencari jalan untuk yang betul. So don't be afraid to make a mistake. Jangan takut buat salah. Just explore je. Orang yang tak buat salah ni adalah orang yang selalu ada dalam comfort zone dia. Dia tak cuba. Okay. So at least korang dah tahu korang punya salah. So kat sini bila hujan kelembapan tinggi. Bila kelembapan tinggi, of course lah kadar
transpirasi adalah rendah. So dekat sini, ni soalan aras tinggi. Awak ingat soalan aras tinggi biasanya nanti dia banyak bagi awak stimulus ataupun situasi. Ini kita panggil dia sebagai situasi. Dia bagi situasi, ni soalan aras tinggi. So dekat sini dia kata menjadi semasa bekerja proses penyerapan air akan mengangkut ni akan menjadi lebih cepat. Adakah anda setuju? So of course lah tidak setuju. Sebab sepatutnya adalah menjadi lebih lambat. Jawapannya adalah tidak setuju. Awak tulis je tak setuju. Tidak. Kerana kelembapan adalah tinggi. Oleh itu, kadar transpirasi adalah rendah. Tu je jawapan dia. So, dapat 3 markah. Right. Now, seterusnya. Okay. Ada 2 kataan korang dah confuse. Satu adalah fitoremediasi. Satu lagi adalah bioremediasi. Esei tulis bioremediasi. Apa beza fitoremediasi dengan bioremediasi? Apa beza fito dengan bioremediasi? Kita habis pukul 12 Apa beza fito dengan bioremediasi? Kalau fito ni bahasa Greek tau. Fito ni phyto. Phyto dia merujuk kepada tumbuhan. Kalau bio, dia menggunakan benda hidup. Organisma hidup dan biasanya dia menggunakan mikroorganisma. Bio benda hidup, bio living thing. So it can be plant, it can be microorganism. So tapi biasanya dalam bioremediasi adalah guna microorganism which is bacteria, microorganism lah. Okay. So kalau fitoremediasi dia menggunakan tumbuhan. So kat sini apakah yang dimasukkan sebagai fitoremediasi? Fitoremediasi adalah satu kaedah rawatan yang menggunakan tumbuhan. Ni siapa yang baca dia memang boleh jawab. Serius. Kepada yang baca, saya tahu ada yang saya rasa frust. Saya tahu ini untuk kelas opsi yang saya tahu korang baca. Korang baca. Tapi korang dapat fail juga. Tapi again, siapa yang fail 35, 37, 35 ke atas, you should be proud of yourself. Cuma bahagian essay tu kot. So korang tengok balik mana korang lemah. So bagi saya, siapa yang dapat 35 tu korang sebenarnya masih okey. Boleh pergi jauh lagi, okey? Cuma awak dah tengok balik mana silap kat mana. Just don't give up yet, okey? Sebab banyak kelas opsi saya rasa korang boleh pergi jauh. Opsi ada satu untuk opsi yang saya respect. Korang underdog kot untuk saya. Korang adalah underdog. Korang tahu korang adalah kelas kedua kot saya rasa. Korang ada rasa humble tau. Bila korang ada rasa humble, korang tahu korang kena usaha lebih kot. So bila korang ada usaha lebih, korang akan double your effort. Tapi saya faham you double your effort tapi still fail. But it's okay. Sebenarnya kalau korang ada attitude yang bagus macam tu, korang humble, korang selalu berusaha juga, sebenarnya yang itu yang boleh pergi jauh. Kalau korang kerja, korang masuk U, kalau korang ada attitude yang macam tu, sebenarnya yang itu akan pergi jauh. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya bukan budak. Kalau saya masuk kelas sains sekarang, saya bukan kelas 1. Saya kelas kedua. Tapi apa yang boleh pergi jauh sebab kita tahu kita kura-kura, kita kena effort lebih. So kita selalu sedar diri dan kita selalu usaha. Alright. So untuk kelas UM sebenarnya korang pun bagus. Sebenarnya kelas UM korang bagus dari segi effort. Cuma satu kelas UM yang saya perasan maybe sebab korang kelas pertama. Kelas pertama sometimes awak letak too much pressure on yourself. Bila korang letak too much pressure on yourself sampai korang kena burn out. Korang tak tahu bila masa korang nak off dulu, time out, lose dulu. Korang masalah kelas UM, yelah faham korang expectation daripada sekolah, daripada cikgu, from your parents kan. Tapi ada masa bila korang rasa burn out, korang kena belajar let go tau. Sebab bila korang stress, korang push juga diri korang, dia tak boleh pergi jauh. Sebab otak korang penat. Tapi korang paksa juga. So itu beza antara kelas depan yang saya perasan tau. Tapi kadang-kadang sebenarnya sama je opsi dengan UM. Tapi yang saya perasan kelas UM korang terlampau push yourself, stress tu eating you up tau. So korang kena belajar handle your stress.
Kelas yang kedua, korang jangan sedih, korang usaha tapi still begitu. Don't be sad. Saya rasa ada je yang okay. Amsyah okay, Alisha okay, siapa lagi okay, Widat okay, banyak lagi yang okay. So basically jangan risau, kita teruskan, alright? Right. Now, ini adalah bioremediasi. Korang baca, ini yang hari tu saya cerita pasal bunga matahari tu. Bunga matahari kat Johor pula, dekat Jepun. So bunga matahari ni dia adalah bioremediasi yang dia menyerap semua bahan-bahan radiasi yang ada dekat tanah tu. So ini adalah Chernobyl, tapi Chernobyl ni adalah paling teruk. Sampai sekarang Chernobyl ni kita memang tak boleh duduk situ. Sebab kalau awak nampak kan pokok kat Chernobyl ni kan, dia ada pokok. Sebenarnya pokok ni pun korang tak boleh pegang tau. Pokok tu ada radiasi. So senang kata radiasi tu dia boleh ada dekat semua benda. So basically ini adalah orang kata bioremediasi. So kesimpulannya kangkung. Sebab tu saya kata awak nak makan kangkung, awak tengok kangkung tu korang ambil kat mana. Kalau kangkung tu korang ambil kat tepi Hataliga, jangan ambil. Sebab kangkung ni pun sebenarnya adalah sebagai fitoremediasi. Betul tak saya sebut ni? Fitoremediasi sebab kangkung ni dia boleh menyerap merkuri. So kalaulah korang nak makan kangkung yang kangkung kampung tu, ambillah kangkung-kangkung yang dekat tempat yang air dia bersih. Jangan ambil kangkung kat tempat-tempat yang awak tengok tepi kilang. Sebab kalau korang makan kangkung-kangkung yang kat tepi kilang tu, dalam kangkung tu sebenarnya ada logam berat. Dia boleh menyerap logam berat. So therefore kalau korang makan kangkung tu, logam berat itu boleh ditransfer ke badan awak. So ini yang bahaya dia sikit. So kalau korang dah tahu, so basically lepas ni saya rasa korang tak suka sayur kangkung kot, saya kot suka. Orang-orang tua macam saya sukalah kangkung. So basically korang tengok tumbuhan tu kat mana. Right? Macam contoh paling senang. Saya suka pula ni. Korang hari tu ada tengok tak? Oh ni. Yang pokok keladi bunting yang ada kat Perlis tu, dekat loji Taik tu. Ada tak terbaca yang dia ada bunga macam kat overseas tu? Yang dia bunga keladi bunting dia cantik gila. Tapi sebenarnya buat tempat tu busuk. Kat Perlis. Korang pada nampak tak? Ada satu. Ada. Kan? Loji tu bunga keladi bunting dia terlampau banyak. Sebab kat situ dia ada bahan buangan dan pokok tu gemuk sebab dia boleh menyerap all the nutrient kat situ. Tapi awak tahu tak pokok keladi bunting tu bila dia menyerap semua kat situ, dia tak ada ikan tau. Sebenarnya yang pokok tu dia ada apa nak cakap nice way saya tak naklah cakap benda kotor. Loji taik tu, loji apa bahasa cantik, astagfirullahalazim, loji tu lah kan. So loji tu sebenarnya dia ada banyak tumbuhan je, ikan tak ada. Sebab untuk kawasan yang begitu, tumbuhan dia banyak, dia dapat cahaya matahari and then oksigen yang ada di situ telah digunakan oleh tumbuhan. So therefore dekat situ dia punya tahap dia BOD dia adalah sangat tinggi. Bila BOD dia tinggi, maksudnya kadar kelarutan oksigen yang ada dalam air tu adalah rendah. Therefore tak ada hidupan akuatik yang boleh hidup. Maksudnya ikan tak ada dalam tu. Ikan tak ada. Yang ada tumbuhan je sebab BOD-nya adalah rendah. Habis BOD tu semua, oksigen tu dah diambil oleh tumbuhan. Tapi yang awak nampak dia cantik. Tapi orang kata pergi kat situ, korang ambil gambar lawa tapi lepas tu korang bau baju tu busuk. Saya tak tahulah. Tapi gambar dia memang cantik gila. So itu adalah pakai tumbuhan. So tumbuhan if I'm not mistaken dia banyak pokok kiambang ni. So pokok kiambang ni pun sama. Ni lah. Bagusnya. Okay. Ni sebab ada pokok tu kan. Pokok kiambang ni bagusnya satu dia boleh menyerap nutrien loji kumbahan. So dekat Perlis tu memang diorang saja tanam pokok kiambang tu lah. Sebab pokok kiambang tu dia boleh menyerap dia punya bahan toksik. Dia boleh mengurangkan dia punya kadar pencemaran. So basically itu adalah kalau dia kata apakah contoh-contoh fitoremediasi, contohnya adalah yang loji kat Perlis tu, itu adalah satu contoh fitoremediasi yang menggunakan pokok kiambang. Kenapa? Dia boleh menyerap logam berat dan menyerap nutrien daripada loji kumbahan. So air kat situ dia akan jadi dia punya kadar pencemarannya lebih dia rendah sedikit. So itu adalah salah satu contoh fitoremediasi. Alright, so is it okay? Yeah. Right, so jawapannya adalah this one. Now, boleh mendefinisikan fitoremediasi. Ingat kalau fito ini adalah tumbuhan. Awak sabar dengan saya Saya pun tak makan lagi ni. Okay, tapi sebabkan saya dah buat slide ni since last night sampai pagi tadi.
saya nak kena bentang jugalah dekat awak. Nah, phytoremediasi adalah salah satu kaedah yang menggunakan tanaman. So keyword dia adalah tanaman atau tumbuhan. Siapa tak ada tumbuhan, tanaman, terus potong markah. Keyword dia mesti ada tumbuhan. So lepas tu dia buat apa? Tumbuhan tu dia boleh mengekstrak atau degradasi atau menghapuskan. Senang kata tak payah ada tiga. Either one. Kalau awak ada perkataan degradasi dah ada markah, pengekstrakan ada markah, penghapusan dah ada markah. Bahan pencemaran dari tanah. So ini adalah jawapan dia. Right. Now lipid. Okay, so hari tu soalan ni sebenarnya senang tapi Arya lupa. Awak ingat kalau kondensasi adalah kahwin. Hidrolisis dia adalah pecah. So, yang ini yang ramai salah. Yang ni ramai yang jawab jawapannya lipid. Sebenarnya bukan lipid tau. Sebab dalam gambar tu sebenarnya jawapannya betul satu je. Triglycerida. Arya salah je. Siapa salah je tapi dia tidak memberi maksud lain dan saya faham, saya bagi markah. Tapi ada yang eja teruk daripada tu, saya tak boleh bagi markah. So jawapannya adalah triglycerida. Okay, so saya terus kat sini tau. So dekat sini jawapannya glycerol, sini adalah asid lemak. Sini jawapannya adalah triglycerida. So terangkan ini namanya melalui proses kondensasi. So jawapannya asid lemak dengan triglycerida. So terangkan pembentukannya, triglycerida terbentuk, keyword dia melalui kondensasi. Yang ini saya ingat. Saya ingat siapa salah. Saya ingat Adli salah. Korang dah confuse dengan kimia, dia ada satu kataan je yang korang terus kena potong markah. Perkataan dia kat sini kan, bergabung. Bercantum pun saya terima lagi. Bergabung, bercantum tak terima. Siapa tulis bertindak balas saya tak terima. Bertindak balas tu tak ni. Dia kerja dia sebenarnya dia adalah bergabung. So kalau keyword dia tu, tapi yang ini sebenarnya bergantung pada pemeriksa tau. Sebab tu bila lepas SPM, korang kena doa banyak-banyak. Semoga korang dapat pemeriksa yang baik. Semoga skema jawapan itu adalah linear dan semua jawapan tu diterima. So dalam kes ni saya minta maaf, saya tak terima. Tapi maybe in the future, kalau cikgu yang ni dia terima. So kalau dalam kes hari tu bertindak balas tu tak terima. Dia tak lebih bertindak balas, dia combine, dia bergabung. Kalau awak ada perkataan bergabung saya terima. Okay, dan dia menyingkirkan molekul air. Right. So ini jawapannya. Jawapannya pertama, keyword dia mesti adalah perkataan kondensasi. Keywordnya yang kedua, glycerol dengan asid lemak dia akan bergabung. Keyword ketiga, dia akan menyingkirkan air. Itu saya terima, menyingkirkan air. Kalau menghasilkan air pun saya terima sebenarnya, produce water. Menghasilkan air saya terima. Menghasilkan tu saya terima. Sebab awak nampak daripada sini air tu terhasil. Dia jadi hasil kan. So menghasilkan air saya terima. Kemudian, yang ni pun salah. Ni ramai yang salah. Ramai yang cakap diabetes. Kenapa jawapan dia berdiabetes? Ni kan? Seorang, okay, nyatakan kat sini. Seorang individu mengambil metiga pada jumlah yang banyak dalam dietnya. Nyatakan satu penyakit yang mungkin dihadapi. Kenapa awak jawab diabetes? Okay, saya bagi awak satu tips. Ni bio tau. Ini kan, dia soalan ni, dia anak pada ni kan. Ni soalan C kan. Bila soalan C, sebenarnya dia tengah merujuk kepada gambar yang atas ni. Bila dia merujuk kepada gambar yang atas ni, sebenarnya dia merujuk kepada penyakit salur darah tersumbat. Tetapi siapa tulis diabetes, saya ada bagi markah point sikit lah. Sebabnya penyakit bukan ada satu, penyakit lebih daripada tu. Tapi penyakit yang betul dalam kes ni, penyakit yang betul adalah this one. Nama penyakit tu adalah atherosclerosis. Yang ini. Jangan salah eja tau. Tapi tak ada siapa dapat jawapan yang ni. Nama penyakit tu adalah disebabkan bila kolesterol yang tinggi, dia akan termendak dekat salur darah. Bila dia termendak dalam salur darah, dia akan menyebabkan salur darah jadi sempit. Bila salur darah jadi sempit, nama penyakit tu sebenarnya adalah atherosclerosis. Jangan salah eja tau. Ni atherosclerosis. Kalau awak terletak R,
itu adalah disebabkan oleh kalsium. Sebab tu saya kata kalsium ni hanya baik untuk tulang. Kalsium dia tak baik dengan salur darah. Sebab tu siapa makan pil kalsium, awak make sure lepas makan pil kalsium kena exercise. Awak makan pil kalsium je tanpa exercise, takut kalsium tu akan terurai. Okey. Fatiah. Cikgu, Ha. saya kan tak tulis penyakitnya kan. Cikgu tak ingat. Betul Bagi ke? markah. Terang, Tak. Saya lepas tu bagi saya markah. terangkan. Lepas saya terangkan jawapan, dapat markah lah. Dapat. Tapi tak dapat 3 lah kot. Dapat 2. Macam tu lah. So dalam Saya ingat tahu dia mula A tapi saya tak tahu nak eja. tak payah. Kalau macam ni point dia banyak tau. Satu, kalau dia tersumbat dan satu lagi dia ni tau. Kalau dia tersumbat dekat otak namanya stroke. Kalau salur darah tu tersumbat dekat jantung, itu dia menyebabkan serangan jantung ataupun angina. So jawapan dia sebenarnya, tapi soalan ni pun saya rasa macam confused sikit. Tapi bila saya tengok balik-balik, baik kan. Kenapa dia tak terima diabetes? Oh, diabetes tu disebabkan oleh gula. Gula yang berlebihan. Dia bukan disebabkan oleh lemak. So awak ingat kalau diabetes melitus bukan sebab lemak tau. Diabetes melitus tu disebabkan gula berlebihan. Ramai yang jawab diabetes. Lepas tu banyak yang ramai diabetes. So diabetes bukan tu. Lepas tu saya baca balik. Oh, dia lemak ni dia lebih kepada salur darah. So penyakit dia sebenarnya itulah. Penyakit kardiovaskular, arteriosklerosis, serangan jantung, stroke atau angina. Disebabkan oleh apa? Disebabkan pemendakan plak lemak kolesterol pada arteri. Dan dia akan menyumbatkan dan dia menyempitkan saiz lumen. So awak ingat kalau lemak ni dia tak nampak. Lemak ni jahat, dia suka sorok dekat bawah kulit ataupun dia suka menyuruk kat dalam salur darah. Dan kalau awak tak dapat ejek arteriosklerosis pun tak apa. Kat sini, so dia ada banyak penyakit jantung ataupun stroke. Bezanya kalau salur darah tu tersumbat dekat jantung, namanya penyakit jantung. Kalau salur darah tu tersumbat dekat otak, kita panggil dia sebagai stroke. Itu nama penyakit. Kalau nak lagi spesifik, namanya adalah arteriosklerosis. Right? So saya berhenti sampai dekat sini. Sebenarnya saya nak pergi lebih tapi saya takut korang sakit kepala. Korang okey lagi ke ni? Korang nak take 5 jap? Saya korang takut kan nak cakap? Ikut cikgu lah kan? Betul tak? Sebenarnya saya tak suka sangat jadi diktator tau. Saya suka anything, sebenarnya saya lebih suka pada two-way communication sebab saya rasa dictator tu is like this lah. Saya cakap je, saya nak buat apa, suka hati saya lah. Tu dictator. Saya tak suka sangat dictator sebab dictator ni something yang entahlah, bukan saya tak suka sangat sebab setiap kali saya ajar, saya selalu fikir, saya ingat pesan mak saya. Masa saya jadi cikgu, kalaulah kita nak jadi cikgu yang baik, sebenarnya adalah anything works. Kita kena letak diri kita kat tempat orang tu. Katakanlah my customer is you. Customer saya adalah budak. Cuba saya letak kat tempat budak. Sebab tu kadang-kadang, tapi masalahnya kadang-kadang saya tak faham budak. Sebab generation gap kan, awak beza dengan saya macam anak saya kan. So bila generation gap biasanya saya suka tanya, korang kenapa? Tapi kadang-kadang korang tak bagi feedback kan. Lepas tu masalahnya saya tak ada sixth sense. Maksudnya saya tak boleh baca apa yang ada dalam kepala awak kan. So basically susahlah, tapi pula saya pun perasan juga ada budak bagi tahu saya, cikgu sebenarnya kami dah pasrah. Cikgu nak buat apa, cikgu buatlah. Korang dah masuk fasa tu korang dah tak ada pendapat, korang dah tak ada opinion, korang dah tak ada rasa. You guys dah tak ada rasa. Tak ada rasa. Korang macam, cikgu nak buat apa, cikgu buatlah. Korang dah masuk fasa tu ke? Tengok tu dia diam. Diam tu tanda setuju lah kan. Okay. Right. So saya last sampai sini. Saya sebenarnya ni buat perkampungan ilmu tau. Sebab saya takut kalau minggu depan saya tak dapat pergi sekolah. And then satu lagi, air dekat ni selalu asyik tinggi je. So susah sikit saya nak pergi. Saya rasa memang boys tak suka kelas begini. Tapi saya kena jalan juga tau. Saya minta maaf, saya kena jalan.
Okay, saya berhenti sampai soalan ni. Saya janji. Lepas tu habis Ni, nak habiskan sini je 6. Soalan banyak lah. Lepas tu satu lagi. Saya dah buat slide ni daripada malam tadi sampai pagi tadi. So, mestilah saya dah buat slide ni. Saya nak bentang kan. Right, so bismillahirrahmanirrahim. Now, ini adalah tajuk biodiversity. Ya Allah, tajuk biodiversity ni besar. Nama pun bio. Diversity. So, kepelbagaian benda hidup. So, biodiversity ni kita boleh pecahkan kepada 6 kingdom. Masa zaman saya belajar 5 kingdom je. 5 alam je tau, zaman saya. Waktu syllabus barulah tahu dah ada 6 kingdom. So 6 kingdom ni dipecahkan, bakteria tu dipecahkan kepada 2. Satu adalah archaebacteria. Okay, right. Satu lagi adalah eubacteria. Kemudian kita ada protista, kita ada fungi, kita ada lantai. Okay, now apa beza archaebacteria dan juga eubacteria? Beza dia adalah dinding sel kot kalau saya tak silap. Ni prokaryote, sini pun prokaryote. Sekejap, saya lupalah. Hari tu saya ada belajar ni. Okay, yang ni tetap unicell, ni unicell, ni heterotroph. Tak ingat. Archaebacteria ni saya tak ingat. Saya rasa pasal dinding sel dia lah. Ni saya tak ingat kenapa. Saya rasa macam dinding sel dia. Satu ada dinding sel, satu tak ada dinding sel. Kau tak ingat. Okay, now ini adalah protista. Protista ni biasanya saudara mara dia, cousin dia, amoeba, paramecium semua tu. Fungi. Ini adalah ciri-ciri dia. Siapa yang kata kat saya ada pseudopodium, ada kaki palsu tu semua tak boleh terima. Lagi lah jawab ada psyllium pun saya tak terima. So jawapan dia adalah ciri-ciri dia semua yang ada kat sini. Eukaryote saya terima, unicell terima, multicell terima, autotroph terima, heterotroph terima. So jawapannya adalah itu. Tu je. So kat sini dia kata kat sini berdasarkan. Okay, soalan dia. Raja 6 menunjukkan 3 jenis organisma QRS dalam alam yang berlainan. So berdasarkan Raja 6 namakan satu organisma lainnya tergolong dalam alam yang sama. So jawapannya ada banyak ni. So jawapan dia adalah amoeba, Euglena, Spirogyra yang paling famous dan Chlamydomonas. Okay. Kemudian nyatakan 2 ciri berdasarkan alam tu. So kita nak cerita pasal alam tu. So ciri-ciri dia tak boleh kaki palsu. So jawapannya adalah eukaryote, unicell atau multicell. Kemudian dia ada sama ada dia heterotroph dengan autotroph. So biasanya budak jawapan yang ini. Ni betul. Yang 2 ni biasanya korang tak jawab. Okay, now laju. Now saya dah lapar. Now, organisma A menguraikan dahan pokok mati. Senang je. So jawapannya adalah saprophytism. Tak ada masalah. Ni, penggunaan pesticide menyebabkan populasi pengurai. Okey, penyebab populasi pengurai berkurang. Kenapa dia boleh berkurang? Adalah disebabkan kat sini dapat menerangkan penggunaan pesticide. Pesticide membunuh. Bila pesticide banyak, dia bunuh bakteria. So bila dia membunuh bakteria, so dia punya populasi akan berkurang lah. Kat sini kata berkurang pengurai. Populasi berkurang disebabkan bakteria mati. So awak ingat cakap bakteria mati pun boleh. Kenapa? Sebab tanah bila bakteria mati apa jadi? Dia akan bunuh bakteria. So bila bakteria ni mati, dia akan buat apa? Tanah tu jadi kurang subur lah. So bila jadi tanah kurang subur, apa kesan dia bila tak ada bakteria? Organisma mati ni tak dapat diurai. So banyaklah bangkai-bangkai kat atas jalan tu. So menyebabkan kandungan nutrien atau nitrat tu akan berkurang. So biasanya kebanyakan budak dia dapat jawab adalah tanah jadi tidak subur. Kenapa tak subur? Sebab kat tanah tu dah tak ada nutrien. Kenapa nutrien tu tak ada? Sebab bakteria tu habis mati. So kalau lah awak nak jawab soalan, awak biasakan kenapa. Kita orang sains, basically kata orang sains, kita kena tanya banyak kenapa, why. Lepas tu apa jadi? Kenapa jadi macam tu? Tak orang sains ni sebiji macam budak baru 2 tahun, 3 tahun. Yang kalau korang ada adik ke ada anak saudara yang korang rasa nak ambil plaster je tutup mulut dia. Asyik tanya je. So that kind of attitude sebenarnya bagus untuk orang sains. Bila korang jawab, korang kena tanya begitu. Korang kena jadi balik macam budak 2 tahun, 3 tahun. Kena selalu tanya. Alright? Now, last kali. Saya mula tanya, kenapa budak-budak ni jawab macam ni tau? Pokok pakis tak ada buah. Kemudian pokok organisma S tu ada buah. Lepas tu bila saya tengok, oh patutlah. So kalau korang nampak kat sini pokok mangga kan? Ini ada mangga. So korang kata S ni ada buah. Atau kata pakis tu tak ada buah. Disebabkan ramai sangat yang jawab macam tu. So saya bagi juga markah. Tapi sebenarnya, kalau saya nak tulis bagi cantik,
buah tu sebenarnya asal daripada apa? Buah tu sebenarnya asal daripada apa? Buah tu asal daripada mana? Dia tak ada kat skema tu saya bagi. Semua jawab ada buah, tak ada buah tau. Buah tu sebelum buah mesti ada apa? Bunga. Ya, Paku Razi dia mesti start daripada bunga. So jawapan dia adalah paku pakis tumbuhan tidak berbunga. Kalaulah S tumbuhan berbunga. Tapi siapa tulis buah pun saya terima sebab ramai sangat tulis buah. Lepas tu saya tengok, oh okey, faham. Sebab asalnya buah mesti daripada bunga. So jawapan yang betul adalah berbunga, tidak berbunga. Bila dia berbunga, dia mesti hasilkan biji benih. Ni pun betul kot. Korang tahu, oh dia buah. Buah tu mesti ada biji benih. Kalau sini dia tak ada biji benih tapi melalui spora. Membiak melalui spora. Yang selalu budak dapat betul yang ini. Ini ni. Tapi yang ni kadang-kadang diorang tulis buah. Buah pun saya terima lah. Ramai kan. Sebab saya kadang dia korang kena doa banyak. So normally begitu. Kalau kita tengok satu Malaysia jawab buah kan. Okay, gaduh. Okay, kita bagilah. Kesian kat diorang. So basically bila korang merasa periksa pun korang kena doa banyak. Hopefully banyak budak jawab macam tu dan kita terima jawapan dia. So disebabkan dua-dua kelas ni ramai letak buah. So saya letaklah jawab buah tu sebagai dia punya jawapan. Okay, yang ni korang nampak. Ni adalah batang lembut. Sini adalah batang berkayu. So saya berhenti sampai di sini pukul 12. So saya sambung buka sekolah kot. Minggu depan saya ada kelas dengan budak tingkatan 4 macam biasa. Kalau korang nak masuk, kalau korang tak nak masuk tak apa. Korang just relax. So itu sahaja. Do you have any question? Korang ada apa-apa masalah? Kena off dulu recording. Do you have any question? Recording off. Start recording. Stop recording. Dan